dah. Baik dah. Okey. Kita guna lain dia ke lain sekolah? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini kita dapat sambung lagi perbahasan tentang jangan melampau di dalam beragama, masuk siri yang keempat. Kalau semalam kita membincangkan melampau di dalam mempertahankan mazhab aliran individu di sudut fiqh. Bila syadid kepada sesuatu aliran, sesuatu mazhab, dan terlalu syadid ta'assub kepada seseorang tokoh menyebabkan kita jadi melampau di dalam mempertahankannya. Mempertahankan ataupun kita menolak, sebagaimana yang kita sebut semalam, ada orang yang terlalu melampau menghentam Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Yang melampau menghentam, menolak, mengkritik. Dan ada yang melampau mempertahan, sehingga seolah-olah mereka ni tak ada salah langsung. Jadi semua individu, semua ulama, individu yang digelar ulama ataupun tokoh ini, semua dia ada kelebihan, kehebatan masing-masing dan juga ada kelemahan sebagai manusia. Ada juga kelemahan sebagai manusia. Jadi pada malam ni kita nak bincangkan tentang isu melampau di sudut dari segi ataupun sudut akidah di dalam mempertahankan mazhab akidah ataupun aliran akidah. Kalau sekiranya di dalam fiqh ada aliran yang tersendiri, ada aliran-alirannya dan juga ada mazhab di sudut fiqh. Di antaranya mazhab yang empat lah. Dan di luar daripada mazhab yang empat pun ada lagi mazhab-mazhab fiqh yang lain. Dan di dalam masalah akidah ataupun bab akidah juga dia ada mazhab dia. Dia ada aliran dia. Sebagaimana yang selalu kita sebut, dia ada aliran Asy'ariyah, Maturidi dan juga aliran Salaf. Jadi sebelum kita melanjutkan perbahasan dan perbincangan ini, saya nak jawab satu kemuskilan yang dibangkitkan dalam ruangan komen semalam. Bila kita ajak orang supaya jangan syadid, jangan melampau di dalam beragama, tiba-tiba ada satu kemuskilan kata. Dia tanya di sini. Soalannya dia kata, mengajak orang kepada tidak syadid, tidak melampau, tetapi diri sendiri, maknanya saya lah, membid'ahkan orang buat kunut. Pertamanya diri sendiri ataupun golongan salafi membid'ahkan orang buat kunut. Jadi tidak dinafikan yang pertama, kalau kata golongan ataupun jemaah ataupun kumpulan, tidak dinafikan mana-mana kumpulan dia ada individu-individu yang syadid, yang keras. Sama ada bagi pihak golongan salafi ke, Aswaja, Asy'ariyah ke, ada individu dalam mana-mana golongan pun dia ada yang fanatik, ada yang keras. Tetapi dengan segelintir individu yang keras itu ataupun fanatik kepada sesuatu aliran, kita tak boleh nak hukum semua. Nak hukum semua kumpulan tu semua syadid, semua keras, semua tak betul, tak boleh. Yang kedua saya nak beritahu, saya tidak pernah membid'ahkan di dalam masalah perkara-perkara furu' di dalam agama. Termasuklah dalam isu kunut. Sebab saya sendiri kita dah tamat baca Al-Bid'ahul Munkarah. Kita buat daurah. Kita buat daurah. Dan di dalam perbahasan ini menyebut isu masalah kunut. Saya dah baca, dah bentang kan. Benda ni khilaf. Khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang diiktiraf. Kerana pengiktirafan itu, sebab apa kita kata diiktiraf yang mu'tabar? Kerana berlaku di dalam empat mazhab. Saya baca sikit walaupun dah baca dah. Mungkin orang yang tengok semalam tu dia tak tahu bagaimana kita pernah membincangkan isu masalah kunut ini. Dia masalah khilafiyah. Dia kata di sini la yasihul qawlu bi anna al-qunut as-subhi bid'atun.
Tidak sah pendapat yang mengatakan pendapat ataupun pandangan yang mengatakan kunut itu bid'ah. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili kata tak sah lah, tak betul kalau orang kata kunut subuh itu bid'ah. Wa innama huwa mukhtalafun fih. Kerana bahawasanya kunut ini adalah suatu perkara yang diperselisihkan padanya, yang menjadi khilaf daripada kalangan ulama. Fahuwa thabitun fil sunnati fi ra'yil malikiyati wa syafi'iyah. Dan ini sabit dalam sunnah. Dalam sunnah maknanya dalam hadis Nabi pernah buat kunut. Ini pada pandangan ulama-ulama Maliki dan juga ulama-ulama Syafi'i. Wa ghairu thabitin 'inda al-Hanafiyyati wal Hanabilah, dan tidak sabit. Adapun ulama-ulama Hanafi dan juga Hambali kata tidak sabit kunut ini. Yang dimaksudkan kunut yang mereka faham kunut nazilah. Berlaku sesuatu perkara, sesuatu isu kepada umat Islam ini, lalu Rasulullah buat kunut. Demo faham lagu tu. Faham kunut ini adalah kunut nazilah, bukan kunut setiap kali sembahyang subuh. Faqalu bina'an ala ijtihadihim. Bid'atun makruhah. Jadi kalau ada orang kata bid'ah ni, bukan orang Wahabi. Yang kata bid'ah ini, bid'ah yang makruh ini adalah Hanafi dan juga Hambali. Sebab tu dia kata kerana asas kepada ijtihad mereka, innahu bid'atun makruhah. Bid'ah yang makruh. Tidaklah sampai jadi haram. Okey. Jadi saya sendiri tidak pernah menganggap ataupun mengatakan orang buat kunut subuh itu adalah bid'ah. Kalau nak disabitkan dengan saya, tak betul lah. Kalau orang lain, kita tak tahu. Dan kita dah sebut dah tadi, sebahagian daripada orang Salafi pun ada yang syadid, ada yang keras. Begitu juga ada orang yang berada di dalam kumpulan Asy'ariyah ataupun Aswajah, sama aja. Individu-individu yang keras ni ada dalam mana-mana kumpulan. Dan saya juga pernah membincangkan masalah zikir ramai-ramai di dalam secara jemaah di dalam kitab ini. Kita tak nak ulang, cuma kita nak cerita sembitah lalu. Al-jahru bizikri umpamanya. Kita dah bahas hari tu, yang paling baiknya adalah sir. Yang paling baiknya adalah sir. Dia kata hadza min al-masail al-mukhtalafi fiha baina sufiyyati was salafiyah. Ini suatu masalah yang diperselisihkan. Zikir kuat ini masalah yang diperselisihkan antara orang Sufi dan golongan Salafi. Wal haqqu anna raf'a as-sauti bizikri haitsu la tashwisha. Dia kata yang benarnya mengangkat suara dengan zikir yang tidak memberi gangguan. Kalau ganggu tak boleh juga. Yang tidak memberi gangguan, wa tahalluq lizikri la mani'a min. Dan juga buat halaqah zikir tidak ada tegahan. Kalau tak ganggu orang lah. Tapi kalau ganggu, ditegah juga. Okey, kita masuk pada perbincangan tentang masalah apa dia tadi, maknanya keras ataupun kita kata melampau di dalam mempertahankan aliran akidah. Sebab itu tuan-tuan, wujudnya tulis macam-macam buku. Apa dia? Darah Wahabi. Tak nak ceritalah siapa pengarangnya. Siapa sebenarnya Wahabi. Lepas tu ada lagi. Ni bahaya apa dia, kitab yang dikarang oleh Syed Ahmad Zaini Dahlan, Rod Pandangan-Pandangan Wahabi. Ini semua buku-buku ini ditulis oleh pengarang yang dia ta'assub fanatik kepada aliran-aliran yang tertentu. Sehingga apabila ada pandangan di luar daripada aliran yang dia pegang, lalu dihukum sebagai Wahabi. Itulah yang bertebaran di dalam negara kita. Maknanya tak boleh terima perbezaan. Tak boleh terima keterbukaan. Tidak berlapang dada di dalam menerima perbezaan-perbezaan pendapat. Saya sebut tadi tidak berlapang dada. Walaupun
Boleh kata ramai orang berceramah ataupun menyampaikan tazkirah duk baca Rabbi syrah li. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Tetapi dada dia tak lapang juga di dalam menerima keterbukaan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia duk baca doa tu tapi hati dia tak lapang-lapang. Lapang di dalam maksud menerima keterbukaan. Mungkin doa dia tak dimakbulkan lagi oleh Allah Ta'ala, dia tak lapang dada lagi walaupun dia berdoa. Jadi perbahasan pada malam ini, yang pertama yang menyebabkan jadi apa kita kata keras ataupun melampau di dalam mempertahankan akidah ini, yang pertama menganggap dalam akidah tidak ada furu', semuanya usul. Ni masalah ni. Dalam masalah akidah ni semuanya usul, semuanya maknanya prinsip dasar. Tidak ada furu'. Bila usul, maknanya tak boleh berbeza. Bila usul tak boleh berbeza, kena sama je lah. Kalau gitu, kita tengok dalam Asy'ariyah dengan Maturidiyah pun, kenapa wujudnya Maturidi? Sepatutnya ikut saja Asy'ariyah. Kalau kata tak boleh beza, antara Asy'ariyah dengan Maturidi pun berbeza. Antara Asy'ariyah dengan Asy'ariyah pun ada perbezaan di dalam masalah akidah. Contohnya di dalam masalah iman orang yang bertaklid. Sebahagian ulama kata kafir. Mana nak beriman, nak percaya kepada Allah Ta'ala ni, dia tak boleh taklid kat orang. Dia kena faham sendiri, kena yakin sendiri. Dan sebahagian daripada kalangan ulama pula kata iman orang bertaklid ni sah sekiranya orang yang taklidkan itu berubah pun dia tak berubah. Jadi benda tu khilaf juga. Sebelum kita nak bincang benda-benda yang lebih besar, yang lebih luas lagi dalam masalah yang simple sahaja ataupun ringan sahaja, senang sahaja untuk difahami, berlaku juga khilaf di dalam masalah akidah ini. Menunjukkan kepada kita bahawa dalam bab akidah juga dia ada usul, dia ada furu'. Jadi tentang masalah usul ni sepakat semua ulama terima. Contohnya kata beriman kepada Allah Ta'ala Esa. Semua terima Allah Ta'ala itu Esa. Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Terima semua. Rukun Islam, rukun iman, terima semua. Yang ni maknanya usul-usul yang sepakat. Maknanya ada usul yang kita sebut sebagai ada akidah yang melibatkan usul, ada perkara akidah yang melibatkan furu' ataupun cabang yang boleh berlaku perbezaan. Antara mazhab Syafi'i juga, ulama Syafi'i dan juga ulama Hanafi. Dan jumhur ulama berpegang al-iman yanqus yazid wa yanqus. Iman boleh bertambah, boleh berkurang. Boleh bertambah bila kita meningkatkan amalan perbuatan, bertambah iman, bertambah. Kurangnya amalan, dia turun. Itu yang difahami oleh jumhur, termasuklah ulama-ulama Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah kata iman tak bertambah, tak berkurang. Sebenarnya tak bertambah, tak berkurang nafsul iman. Diri iman itu sendiri. Contohnya seseorang yang percaya kepada Allah. Mana boleh 99%? Mesti 100%. Hak tu yang dimaksudkan oleh Abu Hanifah. Di sudut perbahasan bahasanya. Tapi hakikatnya tak bercanggah juga. Tetapi dalam perbahasan, ulama kata di sini ada beza. Dalam nak bincang bab iman, akidah, tauhid, ada beza. Maknanya bukan semua perkara yang melibatkan akidah ni dia usul semua. Semua perkara dasar tak. Dia ada melibatkan furu'. Bila furu' tu boleh berbeza. Kalau kita faham macam ni, kita tak jadi bergaduh dengan orang. Walaupun orang berbeza dengan kita. Yang kedua, di dalam menentukan ahli sunnah wal jamaah. Yang ini juga adalah merupakan salah satu perkara yang besar. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Pakat-pakat mengaku. Ini jadi berat ni. Sebenarnya kalau kita tengok dalam Al-Quran tak ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Tak usah cari lah. Taubat tak jumpa. Ini Al-Hafiz duduk depan ni. Ada perkataan ahli sunnah wal jamaah dalam Quran? Tak ada. Dalam hadis ada tak perkataan ahli sunnah wal jamaah? Tak ada. Dalam Quran tak sebut perkataan ahli sunnah wal jamaah. Dalam hadis pun tak sebut.
Cuma dalam Al-Quran kata, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepada kamu. Quran. Dalam hadis pula dia suruh ikut aku dan juga sahabat. Jadi Nabi sendiri tidak pernah mengeluarkan perkataan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi yang jadi masalahnya, bila istilah itu tercipta, terwujudnya istilah ahli sunnah wal jamaah ni, pakat-pakat mengaku dia sahaja ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, masing-masing golongan, masing-masing puak pakat dok mengaku dialah ahli sunnah wal jamaah dan orang lain bukan. Itu di antara sebab berlakunya perpecahan dan melampau di dalam berpegang kepada akidah. Berpegang kepada aliran akidah. Kalau kita baca dalam buku ni, siapa sebenarnya Wahabi? Saya tak nak cerita siapa pengarang dia. Tutup sikit. Siapa sebenarnya Wahabi? Lalu dia sebut di sini, Imam Zabidi kata, apabila Imam Hafiz Murtada Az-Zabidi berkata, "Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim." Dia kata al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Dalam kitab ni sebut. Apabila diitlakkan, dalam kitab ni sebut, tunjuk ke belakang. Apabila diitlakkan disebut ahli sunnah wal jamaah. Belakang ada nama tak? Tak apa, tak nampak. Tunjuk ni ya. Nama tak nampak. Dalam kitab ni sebut, buku ni sebut. Ni pun siapa sebenarnya Wahabi? Dia petik daripada kitab Ithaf Sadatil Muttaqin. Imam Zabidi. Kata apabila diitlakkan ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan di sini Asy'ariyah dan juga Maturidi. Hak lain bukanlah. Benarkah begitu? Bila kita baca kitab ni betul tak? Asal dia tak? Asal. Kita tak nak mai macam hari tu bahas masalah jahar dengan lafaz. Ambil sikit buat kesimpulan. Tebuk sikit buat kesimpulan. Dia kena baca semua ibarat tu sampai habis. Baru kita boleh buat kesimpulan, baru kita faham apakah murad maksud yang dikehendaki oleh pengarang. Kalau tidak kita faham sendiri, kita reka sendiri. Pengarang kita kata macam tu. Jadi kita tengok Ithaf Sadatil Muttaqin. Dia kata, memang kita tengok baca ayat tu, dia baca tajuk. Dia tak baca huraian. Wa idza utliqa ahlus sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Qala al-Khiyali fi hashiyatihi ala syarh al-aqaid. Dia petik pendapat Khiyali dalam hasyiah syarah aqaid. Al-asy'ariyatu hum ahlus sunnati wal jama'ah. Asy'ariyah itu adalah merupakan ahli sunnah wal jamaah. Hadha huwa al-mashhur fi diyaril Khurasan, fi diyari Khurasani wal Iraqi wal Syam wa aksaril aqtar. Dia kata ini penduduk-penduduk ahli sunnah wal jamaah yang disebut Asy'ariyah ni penduduk Khurasan, Iraq dan Syam. Bukan dia kata semua negara. Asy'ariyah yang dimasukkan di sini ni penduduk beberapa buah negara. Khurasan, Iraq dan juga Syam. Wa aksaril aqtar, dan juga di kebanyakan daerah-daerah fi diyari ma wara an-nahri. Dan juga penduduk-penduduk di negeri yang dinamakan ma wara'un nahri. Apakah ini maksudkan penduduk negara ma wara'un nahri? Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Itu dipanggil penduduk di negara ma wara'un nahri. Di belakang sungai Jihun yang kita tengok Umar Abdul Khattab menyeberangi daripada Afghanistan ke Tajikistan sampai ke Uzbekistan. Sungai itu hak duk belakang sungai itu dipanggil negara-negara penduduk yang berada di negara ma wara'un nahri. Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Itu dipanggil yang berada di kawasan ma wara'un nahri.
Jilid pun. Jilid kedua. Ni orang nak mengaji betul ni, dia tanya ni. Muka surat 8. Tetapi jilid ni jangan takut tersilap, hari tu orang dah marah. Majmu'ul Fatawa saya ada 3. Antara satu jilid ke satu jilid memang berbeza. Dia kata jilid baca pun tak betul jilid. Dia dah mengamuk. Saya nak cerita yang saya ni ada jilid kedua ni. Jilid pun jadi balah ni ramai ni. Nak baca betul-betul. Kalau baris salah lagi lah orang marah. Dia kata yutlaqu 'ala al-maturidiyati, dan diitlaqkan juga Maturidiyah. Ashabul Imam Abil Mansur. Maknanya pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi kan. Wa baina ta'ifataini ikhtilafun fi ba'd al-masaili kal mas'alati at-takwini wa ghairiha. Masalah takwin. Antara kedua ni pun khilaf juga. Dia sebut sendiri. Itu dia bahas panjang masalah takwin tu. Kita tak nak bahas masalah tu. Nak ceritanya tentang khilaf tu. Antara Maturidi dan juga Asy'ari. Sepatutnya tak khilaf dah bincang masalah akidah. Berkata lagi, walakistali fi hasyiyati alaihi al-masyhur min ahli sunnah fi diyari Khurasan wal Iraq wa Syam. Itulah masyhur yang diambil sebagai ahli sunnah tu. Bukan semua negara. Wa aksari aqtari humul Asy'ariyah. Dan daerah-daerah inilah mereka itu, kebanyakan mereka adalah Asy'ariyah. Ashabu Abil Hasan Al-Asy'ari, pengikut kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Okey. Awwalu man khalafa Abu Ali Al-Jubba'i. Orang yang pertama menyanggahi Abu Ali Al-Jubba'i adalah Abu Hasan Al-Asy'ari lah. Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia mengaji lebih kurang 40 tahun dikatakan. Bapak tiri dia. Bapak tiri dia Mu'tazilah. Dia belajar. Dia nampak Mu'tazilah ni bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan akidah Rasulullah dan para sahabat. Dia lawan balik. Ni asal. Wa raja'a an mazhabihi ila sunnati. Dia kata dia kembali kepada mazhabnya, daripada mazhabnya kepada mazhab ahli sunnah. Imam Zabidi pula hurai ahli sunnah tu apa dia? Sebab tu kena baca habis. Ayy tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah ni jalan Nabi. Nabi dia dah takwil tak Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Sebab dia kata ahli sunnah ikut jalan Nabi. Nabi takwil tak iyat. Kita bukan nak salah, nak kata salah orang yang takwil, tak. Dia ada pegang zahir, dia ada pegang takwil. Tetapi dalam kitab ni kata ahli sunnah ikut jalan Nabi. Nabi ada takwil tak Ar-Rahmanu ala arsy istawa? Tangan, muka, Nabi takwil tak? Sebab kata ahli sunnah ikut jalan Nabi. Kita nak bahas dari sudut ilmiah. Kita dah boleh terima semua tu. Takwil tak takwil kita dah bahas panjang dah. Banyak kali dah kita duk berulang. Tetapi dia hurai di sini, ahli sunnah ikut Nabi. Wal jama'ati. Dia kata wal jama'ati, dan jemaah pula, kita boleh wal jama'atu pun boleh, dia jadi mubtada' balik, wa istinaf. Kalau kita ataf, kita boleh wal jama'ati. Dan jemaah ahli sunnah ikut Nabi. Jemaah pula siapa dia? Ayy tariqati sahabati radhiyallahu anhum. Jalan sahabat. Sahabat takwil tak? Dalam ayat mutasyabihat din tadi. Situ saja pun dah kita boleh bahas panjang dah. Nak fanatik kot mana? Nak pertahan sangat tu. Nak fanatik kot mana? Yang nak syadid, nak melampau di dalam mempertahankan aliran mazhab. Situ saja pun dah jelas. Wa fi diyari ma wara'in nahri al-Maturidiyati. Ashabi Abil Mansur Al-Maturidi. Maknanya Maturidi ni Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau Maturidiyah ataupun Maturidiyah ni maknanya pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Abil Mansur Al-Maturidi tilmizi Abi Nasr Al-Ayasi, anak murid kepada Abi Nasr Al-Ayadi. Nasr Al-Ayadi adalah anak murid kepada Abi Bakar Al-Juzjazani.
Dia kata sahabat kepada Sulaiman Al-Juzajani. Juzajani, nama dia. Sahibi Muhammad bin Hasan wa sahibi Imam Abi Hanifah. Maknanya sahabat kepada Imam Abi Hasan. Dan juga sahabat kepada Imam Abu Hanifah. Wa baina ta'ifataini ikhtilafun fil ba'dil usul kal mas'alati takwin. Antara dua taifah, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ada beberapa perbezaan di sudut usul, dia kata. Menunjukkan dalam usul ada perbezaan, ada khilaf. Dia kata antara dua taifah ini ada perbezaan di sudut usul. Menunjukkan dalam akidah ada usul. Dalam usul tu boleh berbalau. Dalam usul tu boleh berbeza. Ikhtilaf fi ba'dil usul. Dalam usul sendiri pun boleh berbeza, apatah lagi di dalam furu' kepada akidah. Wa mas'alati istisna'i fil iman wa mas'alati imanil muqallidi. Nampak? Iman bagi orang yang muqallid. Al-mu'taqidi, yang imanil muqallidi. Wal muhaqqiquna fi minal fariqaini, dan yang muhaqqiq, maknanya yang memperhalusi masalah dua-dua golongan yang memperhalusi masalah, yang dakik dalam dua-dua masalah ni, Maturidi dan Asy'ariyah ini, daripada dua-dua firqah, orang yang alim dalam Asy'ariyah dan orang yang alim di dalam Maturidi, kata apa? La yansubu ahaduhuma al-akhara ila al-bid'ati wad-dalalati. Mereka tidak, yang dinasabkan kepada mana dua-dua golongan ini, tidak membid'ahkan salah satu dengan yang lain. Abu Hasan, kumpulan Asy'ariyah, tidak membid'ahkan Maturidi. Kumpulan Maturidi tidak membid'ahkan golongan Asy'ariyah. Walaupun ada perbezaan beberapa bab. Bab yang usul lah. Dalam bab usul. Qala Ibn Subki fi syarh al-aqidah Ibn al-Hajib. Jadi Imam Subki kata dalam syarah Aqidah Ibn Hajib, i'lam. Tani nak kena baca sampai habis ni. Ni baca tajuk buat kesimpulan. I'lam anna ahla sunnati wal jama'ati. Sesungguhnya Ahlus sunnah wal jamaah itu kullihim qad ittafaqu ala mu'taqidin wahidin. Semua mereka sepakat di atas suatu pegangan, fima yajibu wa yajuzu wa yastahilu, sesuatu perkara yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah dan mustahil bagi Allah. Sepakat. Ahli sunnah ini, lepas tu dibuat kesimpulan, ahli sunnah itu sepakat sesuatu perkara yang wajib bagi Allah, harus bagi Allah, mustahil bagi Allah. Wa in ikhtalafu fit turuqil wal mabadi, walaupun mereka berbeza di sudut jalan-jalan dan juga dasar-dasar ambilan. Sepakat Allah Ta'ala tu Esa kan. Sepakat mereka berpegang kepada akidah yang betul, yang mengatakan Allah wajib bagi Allah, harus bagi Allah, mustahil bagi Allah. Walaupun mereka berbeza di dalam jalan-jalan nak kenal Allah. Walaupun berbeza di dalam mengambil jalan-jalan untuk mengenal Allah. Kita tengok. Al-muwassilati lidzalik, untuk sampai kepada yang demikian itu. Au fil lam yatima hunalika bil jumlati wa bil jumlati fahum bil istiqra' thalathu tawaifa. Di sudut kesimpulannya dikata secara umumnya ahli sunnah wal jamaah dikata ada 3 di sini. Bukan 2. Tadi sebut 2, ada orang sebut 2. Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Tapi dia kata secara umumnya, yakni secara kesimpulannya, ahli sunnah terbagi kepada 3. Al-ula, yang pertama, ahlul hadisi. Dia kata yang pertamanya ahlul hadis. Wa muta'ammidu mabadi'ihim al-adillati as-sam'iyah.
a'nil kitaba was sunnata wal ijma'a, iaitu mabadi mereka, amalan mereka ahli hadis ini maknanya dalil-dalil sam'iyah. Dalil-dalil yang sam'iyah ni yang didengar daripada kitab, Quran, hadis dan juga ijma'. Ini pegangan ahli hadis. Dalil mereka Quran, hadis, ijma'. Ada tak golongan ahli hadis di Malaysia ni? Ada. Ada. Itu yang disebut golongan salafi tu. Akidah mereka ahli hadis. Nampak? Al-thaniyah, maknanya ahli sunnah yang kedua, ahlun nazri al-aqli was-sina'ati al-fikriyah, wa humul asy'ariyatu wal hanafiyah. Dia kata wa syekhul asy'ariyati wa abul mansur al-asy'ari wa syekhul hanafiyati abul mansur al-maturidi. Golongan yang kedua adalah ahlun nazri, maknanya orang banyak guna logik, akal. Mereka itu adalah Asy'ariyah dan juga Maturidi. Hanafiyah daripada kalangan Asy'ariyah kan. Maknanya daripada kalangan Maturidiyah ni maknanya mazhab Hanafi. Kalau Asy'ariyah ni mazhab Syafi'i. Maka dua dia dah bagi. Ahlun nazril aqli wa sina'atil fikriyah wa hum Asy'ariyah. Asy'ariyah dan juga Maturidi termasuk ahli sunnah jemaah. Golongan yang kedua yang dianggap ahli sunnah jemaah. Yang ketiga, al-thalithatu ahlul wijdani wal kashfi. Maknanya ahlul wijdan wal kashfi wa humus sufiyah. Mereka itu golongan sufi. Golongan sufi juga dalam kitab ini kata termasuk ahli sunnah wal jemaah. Tak boleh kita nak keluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jemaah. Tapi ahli sufi yang macam mana? Ahli sufi yang mengikut Quran dan hadis, tak lari di mereka punya pegangan, amalan daripada Quran dan hadis. Sufi yang macam tu lah. Sufi Abu Hurairah. Sufi Abu Hurairah kan contohnya. Orang kata kalau ada golongan sufi kan, kalau diterjemahkan sufi dengan maksud macam tu. Maknanya tiga. Nampak? Ahli hadis, maknanya Asy'ariyah, Maturidiyah dan golongan sufi. Ada tiga. Jadi kalau kita faham dengan baik perbahasan dan perbincangan ini, boleh jadi bergaduh tak? Beranikah kita mengeluar mana-mana orang rakyat Malaysia? Tak naklah cerita dulu orang Malaysia ni. Sebab kita bahan ni, hak duk kelahi, hak berbalah ni adalah orang Malaysia lah. Hak mengeluarkan orang daripada ahli sunnah wal jemaah, menganggap mereka sahaja ahli sunnah wal jemaah. Hujjatullahil balighah. Walaupun dah baca, tapi kita baca lagi. Bila masalah ni timbul, saya tak jemu untuk mengulang, untuk ulang-ulang perbahasan. Kerana kita tengok orang politik pun sebut kan, saya ulang. Jangan bagi saya 1 bulan, 1 minggu, bagi saya 24 jam, saya akan turun harga minyak. Jadi saya belajar dengan orang politik lah. Saya ni tak pandai ceramah. Sebab tu tak masuk politik tu. Seorang politik dia pandai cakap. Dia kata saya ulang, saya pun nak ulang balik tentang perbahasan yang telah dikemukakan. Tentang perbahasan yang telah dikemukakan secara ringkas. Secara ringkas. Tadi di bawah ni dia sebut, wastatala haula'il khaidun ala ma'syari ahli al-hadisi wa sammuhum mujassimatan wa musyabbihatan. Bila ahli hadis ni pegang secara zahir ayat, ada pihak menganggap mereka ini mujassimah dan juga musyabbihah. Ni sebut Syekh Waliullah sebut. Mungkin dia pun pernah dituduh begitu. Dituduh sebagai mujassimah dan juga musyabbihah. Orang menuduh kepada golongan ahli hadis. Bila ahli hadis tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Kerana di atas tu dia sebut. Dia petik pendapat Ibn Hajar. Qala al-Hafiz Ibn Hajar. Lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinakalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadin minas sahabati, tidak juga daripada mana-mana orang daripada kalangan sahabat, min tariqis sahihati tasrih, daripada jalan yang sahih lagi terang, bi wujubit ta'wili syai'in, dengan wajib takwil. Tak ada dalil.
Sebab ada orang duk ceramah tau. Wahabi tak takwil ayat. Wajib takwil. Dia kata ahli hadis tak takwil. Tidak ada nakal, tidak sabit daripada Nabi dan juga para sahabat wajib takwil. Tengok. Tak ada nakal daripada Nabi dan juga daripada sahabat. Biwujubi ta'wili syai'in min dhalika. Ya'ni minal mutasyabihati. Tengok. Tak ada, tak wajib. Jadi golongan hak tak takwil, mula-mula mereka salah, mereka kata wajib takwil. Sedangkan kita baca tadi tak wajib takwil. Sebab tidak nakal daripada Nabi dan para sahabat. Yang kedua, salah yang kedua pula, tuduh pula orang tak takwil ni golongan musyabbihah dan juga mujassimah. Berat tuduh pula. Mula-mula dia kata wajib takwil, sedangkan kita kata tak wajib. Lepas tu tuduh pula orang tak takwil itu musyabbihah, mujassimah. Dan dalam Sahih Muslim, Syarah Imam Nawawi, ketika mentafsirkan ayat Al-Quran, aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Ketika mentafsirkan ayat ini, muka surat 30, juzuk yang ketiga. Juzuk ni pun dia berbeza atas cetakan. Ini cetakan Darul Hadis Qahirah. Cetakan Darul Hadis Qahirah, jilid yang ketiga, muka surat 30. Di dalam mentafsirkan ayat tadi, wa nahwu laisat ala zahiriha. Ayat ni tak boleh pegang zahir, Imam Nawawi kata. Yang berada di langit itu, man fis sama', bukan Allah Ta'ala berada di langit. Maknanya azab Allah Ta'ala yang daripada langit, daripada atas langit. Ataupun azab yang akan dibawa oleh, dalam tafsir-tafsir yang lain, yang dibawa oleh malaikat yang berada di langit. Bukan Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata di sini, laisat ala zahiriha. Bukan pegang secara zahir. Tidaklah dipegang di atas zahirnya. Bal muta'awwalah anda jami'ihim. Bahkan, bal muta'awwalatum anda jami'ihim. Bahkan ditakwilkan di sisi kebanyakan mereka. Keseluruhan mereka dia kata di sini. Keseluruhan dimaksudkan di sini maknanya banyak mereka. Kalau kita kata seluruhan, maka bukan semua ulama mentafsirkan begini. Faman qala bi isbati jihatil fawq, orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala, mensabitkan Allah Ta'ala berada di pihak atas, min ghairi tahdidin wala takshifin, tidak menentukan hak bagi Allah dan tidak mengkafiatkan bagi Allah. Allah atas. Allah tu macam mana? Mengkafiatkan pula. Memang kata atas. Dia kata di sini, barang siapa, seseorang yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan, faman qala bi isbati jihatil fawq min ghairi tahdidin wala takshifin minal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin wal fuqaha wal muqaha. Dia kata yang kata Allah Ta'ala berada di atas, pihak atas langit itu muhaddisin wal fuqaha. Tadi kita sebut dalam Hujjatullahil Balighah ni, golongan ahli hadis lah, muhaddisin golongan ahli hadis yang kata Allah Ta'ala tu berada di pihak atas. Maknanya sebut jihah bi jihati fawq, pihak atas, menunjukkan tak boleh ada orang mengatakan kalau kata Allah Ta'ala berjihah, kafir. Dia menjisimkan Allah, dia mentashbihkan Allah. Minal muhaddisin wal fuqaha, dan ulama-ulama fiqh. Nampak? Jihad tu bukan sebarang yang disepakati yang tak boleh lah, yang mustahil lah kan. Di sudut jihad, bukan semua ulama tak menafikan tak berjihad. Sebab jihad tu apa? Nanti kita bahas bab jihad. Orang kata kalau menjihadkan Allah, kafir. Sebab yang perlukan jihad sudut ni, atas, bawah, kiri, kanan ni, depan, belakang, itu adalah sifat makhluk. Kadang-kadang atas, bawah, berada di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang, itu jihad yang 6 itu sifat makhluk. Bila sifat makhluk, kalau kita kata Allah Ta'ala di pihak atas, maka kita telah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, kerana makhluk itu berjihad. Kafir. Dipaham lagu tu. Bagi ulama hadis tak menafikan jihad. Sebab jihad tu benda ada ke tak ada? Nanti kita bahas hari kali bab jihad. Jihad tu benda ada ke benda tak ada? Sabar dulu. Kita nak cerita tentang apa yang dinakalkan oleh Imam Nawawi
Kalau ada golongan yang mengatakan golongan yang mengatakan Allah Taala itu berjihad daripada golongan muhaddisin dan juga fuqaha. Okey. Dia kata sebahagian daripada mutakallimin juga. Wal mutakallimina. Wal mutakallimina. Muhaddisin, fuqaha dan juga mutakallimin. Sebahagian daripada ahli kalam. Ta'awwala fis sama'i ay 'ala sama' di langit, atas langit. Dia takwil lagu tu. Adil tak Imam Nawawi? Walaupun dia dikatakan Asy'ariyah. Di dalam perbahasan adil tak adil? Adil. Di atas tadi dia kemukakan golongan sebahagian ulama yang kata tak boleh takwil macam tu. Jangan pegang zahir, dia kata. Dia kata laisat ala zahiriha bal mutaawwalah. Buat tak dipegang zahir. Amintum man fis sama' tadi. Dia kata bukan atas zahirnya, bahkan ditakwilkan. Maka dia cerita dulu golongan yang mentakwil. Satu golongan. Golongan yang kedua dia cerita pula golongan yang tak takwil. Golongan muhaddisin, ahli hadis dia kata, dan juga fuqaha dan juga sebahagian daripada mutakallimin. Tengok. Adil kan? Kalau tidak, Imam Nawawi kata kafirlah orang yang menjihadkan Allah. Dia tak kata kafir. Bagi dia cenderung kepada pendapat yang atas tadi. Maknanya kena takwil. Tetapi dalam waktu yang sama dia kemukakan juga pendapat yang tak takwil. Dan menganggap Allah Ta'ala bila sebut jihad ni kelang kabut jadi macam nak menjihadkan Allah. Dia otak dia beku, dia nak membekukan otak orang. Dia jumut, dia cuba nak menjumutkan orang. Otak dia tak berkembang, tak makan susu omega 3. Yang menyambung sel-sel otak ni dia tak minum susu tu. Jadi otak dia tak berkembang, dia cuba nak paksa orang berfikir semacam dia fikirlah. Pemikiran dia bawah kotak. Kotak tu besar dalam tempurung. Tempurung tu pun besar lagi. Pemikiran dia berkisar dalam kotak mancis. Dia fikir macam tu. Dia faham macam tu yang dia belajar. Dia cuba nak paksa orang berfikir macam tu. Berfahaman sebagaimana yang dia pegang. Itu yang dikata melampau di dalam mempertahankan di akidah, aliran akidah. Kalau dia pegang macam tu, untuk diri dia tak ada masalah. Dia nak pegang keras ke, cara sempit ke, terpulang lah. Tapi orang lain jangan paksa pegang macam tu. Bila dia paksa orang lain tu, dia nak mengkafirkan orang. Tu dia nak mengkafirkan orang. Dia nak mengeluarkan orang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu kalau sebut kalam ulama ni, ambil sekerat buat kesimpulan. Ambil sekerat buat kesimpulan. Tak baca semua. Itu yang jadi. Yang jadi masalah. Orang awam kata, tengok ustaz ni sebut kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi kata bid'ah tu boleh terbahagi kepada 5. Pak Wahabi ni bengong. Tak faham ibarat kitab. Ibarat kitab tak faham kembali dhamir. Dia baca tak sampai habis. Contoh Imam Nawawi bawa. Tazik Asma' wal Lughat. Dia tak baca sampai habis. Dia baca tajuk, dia buat kesimpulan. Hak duk ceramah dalam YouTube, dalam Facebook. Disebarkan dalam Facebook pula. Tu jadi masalah tu. Dia tak baca habis. Lepas tu dia buat kesimpulan, anak murid kata, ustaz ni hebat, dia petik Imam Nawawi, Ibnu Hajar dia sebut nama. Orang lain mana ada orang nak kaji? Hak nak baca kitab betul-betul siapa? Apa-apa yang dikata oleh Tok Guru, oleh ustaz, semua terima. Sebab tu kena tapih. Kata-kata ustaz dengan Tok Guru ni bukan setaraf dengan Quran hadis. Kata-kata saya pun cek balik lah. Bukan kita suruh terima semua pandangan kita. Tak. Cek balik. Bukan kita kata ni suruh telan semua. Tak. Kita tak ajar anak murid buat macam tu. Kita baca, anak murid sebut, baca balik. Apa yang kita cakap dia macam mana. Betul ke tak? Semalam kita bentangkan beberapa buah kitab tentang masalah keterbukaan ni dalam fiqh. Fiqh terlalu luas kan? Apa dah nak tanya ni? Apa saya tunjuk kitab tu suruh tunjuk kan? Sebab tu kita suruh tunjuk kitab. Bukan baca sekerat tunjuk kitab. Langkau baca kitab lain pula. Langkau baca kitab lain pula. Buat kesimpulan sendiri. Bukan masalah tegur kan? Betul lah kan? Okey. Kita nak bincang masalah jihad. Dalam akidah Tahawiyah. Yang disyarahkan oleh Abi Is. Dia mazhab Hanafi. Macam mana yang dulu kata apa? Selepas Abu Hasan Asy'ari ni, tak ada orang berpegang selain daripada Asy'ariyah dengan Maturidi. Kita senaraikan hari tu berapa kitab.
Banyak lagi orang pegang pada ahli hadis dan juga apa dia secara salaf. Baca pula kitab ni. Tunjukkan masjid. Nyorok. Syarah Akidah Tahawiyah Abi Is di dalam membahaskan masalah jihad. Masalah jihad juga, bila dia tak faham masalah jihad, bila orang kata Allah Ta'ala tu atas, maknanya pihak atas, pihak atas. Atas tu jihad. Oh, dia menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu, dia kafir, dia wahabi. Masalah jihad dia tak faham. Kalau baca kitab kecil-kecil itu, mana dia nak bahas masalah jihad tu apa dia? Cuba baca kitab 3,5 kilo ni. Ada 3 kilo. Lempuk tak kepala dia pun jadi mering. Kalau baca tu dia tak faham masalah jihad. Bila tak faham masalah jihad tu yang kita menyesatkan orang. Mudah-mudah mengeluarkan orang. Malam ni semangat sikit sebab akidah. Sebagaimana pihak ni bila cakap akidah pun dia semangat. Dia semangat mengkafirkan orang, mengeluarkan orang daripada sunnah jemaah. Kita cakap akidah pun dia semangat juga. Tapi kita tak keluarkan orang daripada ahli sunnah jemaah. Semua orang Malaysia ni semua ahli sunnah jemaah. Akidah dari Islam semua dah. Kita dah baca hari tu Nabi menganggap orang Islam ahli kiblat tu apa dia? Man shalla salatana wastaqbala qiblatana. Lepas tu wa akala zabihatana. Ini beberapa perkara Nabi kira Islam dah. Dia letak syarat pula nak jadi Islam, nak jadi sunnah jemaah. Cara syarat yang dia letak bukan Nabi letak. Ikut dia. Ikut akal dia. Akal dia tadi dalam kotak mancih tu tadi. Sempitnya akal tu. Dia nak paksa orang jadi sempit juga. Okey. Kita bahas masalah apa? Wa amma lafzul jihati. Ada pun lafaz jihad. Anda mengaji pondok dulu. Tok Guru sebut sedap mengaji pondok ni. Dia cara lenggok tu kemas. Ada pun lafaz jihad. Faqad yuradu bihi ma huwa mawjudun. Dia kata kadang-kadang dikehendaki dengan jihad itu benda yang ada. Jihad ni kadang-kadang benda tu benda yang ada. Waqad yuradu bihi ma huwa ma'dum. Kadang-kadang dikehendaki benda yang tak ada dipanggil jihad juga. Apa maksud jihad? Wa minal ma'lumi annahu la mawjuda illa al-khaliq wal makhluq. Dan di sudut pengetahuannya tidak ada yang ada melainkan Allah dengan makhluk. Itu jelas. Yang adanya Allah dengan makhluk. Pencipta dan yang dicipta. Pencipta dengan yang dicipta. Macam Allah Ta'ala wajibal wujud lah. Macam makhluk ni jaizul wujud. Allah Ta'ala wajib ada. Wajibal wujud kan. Wajib ada. Yang makhluk ni harus ada. Tapi di sudut hakikatnya ada dua. Benda pun dua je. Dua. Khaliq dengan makhluk. Ingat. Sebelum nak bincang masalah jihad ni. فَإِذَا أُرِيدَ بِالْجِهَةِ أَمْرٌ مَوْجُودٌ غَيْرُ اللَّهِ. Apabila dikehendaki jihad, dengan jihad itu satu perkara yang ada selain daripada Allah Ta'ala, kana makhluqan. Dia dianggap adalah makhluk. Kalau dikehendaki ataupun dimaksudkan dengan jihad itu benda ada. Sekarang ni dia tak buat keputusan lagi. Jihad tu ada ke tak ada. Dia buat huraian. Dia tak buat kesimpulan lagi. Jihad tu ada ke tak ada. Kalau dikehendaki jihad itu satu benda yang ada selain daripada Allah, kana makhluqan. Jihad itu adalah makhluk. Kalau jihad itu adalah makhluk. Wallahu ta'ala la yahsuruhu syai'un wa la yuhituhu bihi syai'un minal makhluqat. Dan Allah Ta'ala ini tidak menguasai akannya oleh sesuatu. Dan juga tidak menguasai sesuatu, tidak menguasai dengan Allah Ta'ala itu sesuatu daripada makhluk. Maknanya Allah Ta'ala tidak menguasai, tidak meliputi akan Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu an dhalik. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada dikuasai oleh makhluk. Daripada demikian itu maknanya daripada makhluk. Wa in urida bi jihati amrun adami. Tengok. Jika dikehendaki dengan jihad itu adalah suatu perkara yang tak ada, amrun adami, wa huwa ma fawqal alami, dan jihad itu berada di atas daripada alam. Tengok dia faham masalah jihad. Kalau jihad itu dia kata suatu benda yang tak ada, dan jihad itu atas daripada alam,
falaitha hunaka illa Allah wahdahu, tidaklah di atas daripada alam itu melainkan Allah, tidaklah atas daripada alam itu melainkan Allah. Fa idza qila innahu fi jihati bihadzal i'tibar, kalau inilah sekiranya dikata innahu, bahwasanya Allah Taala dengan pada jihah, dengan ini iktibar, dengan ini kenyataan. Jihah tu benda yang tak ada. Okey? Jihah tu benda yang tak ada. Tetapi jihah itu berada di atas daripada alam. Allah Taala berada di atas daripada alam. Kalau yang tu betul, dia kata. Fa hadza sahihun. Ini sahih. Jihah tu benda yang tak ada. Kalau kata jihah tu benda yang ada, benda tu makhluk, tak boleh. Bagaimana orang faham jihah? Benda ada ke benda tak ada? Sebab tu dia panggil amrun i'tibari. Kadang-kadang amrun adami. Amrun satu benda yang tak ada, jihah tu. Semua di sudut istilah sahaja. Okey, saya ulang. Dia kata, wa in urida bi jihati. Sekiranya yang dimaksudkan, yang dikenal adami, benda yang tak ada. Tetapi dia kata wahwa ma fawqal alam. Jihad itu ada di atas daripada alam. Dia itu berada daripada atas alam. Tapi jihad itu sendiri tak ada. Jihad itu sendiri tak ada. Tapi maksud jihad itu berada dia kedudukannya atas daripada alam. Kalau kita berada, ada juga. Dia akan dia akan loya buruk situ. Dia kata fahuwa sahihun. Ni betul lah. Jihad ni benda yang tak wujud. Tetapi atas daripada alam. Sebab dia nak main falsafah. Di sini pun dia huraian falsafah. Bagi dia pening, sama-sama pening. Wa ma'nahu annahu fawqal alam. Menunjukkan bahawa dia berada di atas pada alam. Haisu intahatil makhluqat. Sekira-kira di atas daripada makhluk. Fahuwa fawqal jami'. Di atas daripada keseluruhannya. Alin alaihi. Atas. Duduk tinggi di atasnya. Okey. Wa nafatul lafzil jihati alladhi yuridu bidzalika nafil ulwi yazkuruna min adillatihim. Menafi jihah, menafi lafaz jihah yang dikehendaki nafi ketinggian. Kalau kata Allah Ta'ala itu tidak berjihah, menafikan ketinggian Allah. Menafikan Allah Ta'ala berada di pihak atas, di pihak yang tinggi. Min adillatihim, yang selalu sebut dengan hujah-hujah mereka, dengan dalil-dalil mereka. Annal jihati kullaha makhluqah. Jihah itu semuanya dianggap sebagai makhluk. Yang mereka sebut sebahagian golongan ini. Wa annahu kana qabla jihah. Kalau kata jihah itu makhluk, sedangkan Allah Ta'ala sebelum ada jihah. Sekarang ni jangan duk pening lah. Jihah tu ada ke tak ada? Yang pertama, jihah tu ada ke tak ada? Jihah ni. Dan yang kedua ni, adakah jihah itu makhluk? Dia kata di sini wa annahu kana qabla jihah. Kalau kata Allah Ta'ala ada sebelum adanya jihah. Wa anna man qala innahu fi jihati, siapa-siapa yang Allah mengatakan Allah Ta'ala berada di satu sudut, di satu pihak, yalzimuhul qaum, melazimkan oleh perkataan bi qidami syai'in minal alam, maka qidam sesuatu daripada alam. Maknanya jihah juga adalah qidam, sebab Allah Ta'ala qadim kan. Maknanya jihah juga adalah qadim. Kalau kata jihah tu ada, dia ada pula, maknanya macam mana tu nak kata? Faham tak faham ni? Kalau kata jihad tu ada, kan? Maknanya jihad tu pula qadim, Allah Ta'ala qadim, mana boleh terima? Wa anna man qala innahu fi jihah. Seseorang yang mengatakan dia jawab iktiraf. Kalau orang kata Allah Ta'ala berada di jihad, maknanya jihad atas. Sedangkan jihad itu wa anna man qala innahu fi jihatin. Siapa-siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjihad, yalzimuhul qaum. Dia tolong jawab balik. Melazimkan perkataan biqidami syai'. Maka Allah Ta'ala itu berada di jihad. Maka jihad yang Allah Ta'ala berada itu adalah qidam. Sedia. Au annahu kana mustaghniyan 'anil jihad. Atau Allah Ta'ala itu tidak memerlukan jihad. Terkaya daripada jihad. Semua orang sebut begitu. Allah Ta'ala tak perlukan jihad. Tetapi sekarang ni jihad tu ada ke tak ada? Dan jihad itu adakah makhluk ataupun tidak? Itu isunya. Semua orang tahu Allah Ta'ala tak berhajat. Sama ada Wahabi ke, Asy'ariyah ke, Maturidiyah mengatakan Allah Ta'ala tak berhajat. Tapi isu yang sekarang ni, jihad tu ada ke tak ada? Summa fiha. Mula-mula jihad tak ada. Allah Ta'ala berada atas jihad. Maknanya Allah Ta'ala berhajat. Wa hadhihi al-alfazu
dan inilah falsafah wa nahwuhu innama tadullu ala annahu laysa syai'in minal makhluqat. Sebenarnya dia nak cerita di sini Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun daripada makhluk. Sawa'un summiya jihatun aw lam yusamma. Sama ada kita nak kata atas pada arah tu jihah ke ataupun bukan jihah ke, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Apa susah nak faham? Terkunci dia lah. Sama ada terpulang lah nak loyo buruk macam mana pun. Atas daripada arah sini, yang Allah Ta'ala di atas arah tu, berada di sana di tempat yang tinggi tu, nak sebut jihah ke, bukan jihah ke, Allah Ta'ala bukan makhluk dan tidak berhajat kepada makhluk. Susah ke nak faham? Tu kesimpulannya. Nak kata jihad tu ada ke tak ada? Allah tak sama dengan makhluk dan tidak memerlukan makhluk. Sawa'un summiya jihatun aw lam yusamma fa hadha haqqun. Hak ni betul. Habis sekata yang ni betul. Tak terpulang lah. Kau mau nak kata jihad tu makhluk ke, tak makhluk ke, jihad tu ada ke, tak ada ke, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Kalau kata jihad tu makhluk, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Tidak berhajat kepada jihad. Tu duk kata atas arah tu. Itu dia kata. Bukan Wahabi kata, dia kata. Banyak dalil lah kan. Kita dah baca berpuluh-puluh dalil, beratus dalil dah kita bagi. Kita tengok balik. Bukan kita kata, bukan Wahabi kata, dia kata. Walakinnal jihata laisat amran wujudian. Tetapi jihad itu bukan suatu benda yang ada. Abid Is kata, Ni hakikat ni dibuat keputusan lah. dibuat keputusan, hakikatnya jihad itu benda tak ada. Bila kita kata atas pada aras, benda tak ada. Benda yang wujud ni dia disembahkan makhluk. Atas pada aras tidak ada makhluk. Atas di pada aras tidak makhluk. Tak boleh bayang lah. Tak boleh bayar sakat tu, otak sakat tu je. Dia nak pergi atas pada aras ni. Ini sebagaimana selipar naik atas aras ni, dia nak fikir capai pun naik atas aras, otak dia pun naik atas aras juga. Dia nak fikir sampai lagu tu. Jadi dia kata di sini walakin jihad itu laisan amran wujudian. Jihad itu bukan yang benda yang tak ada. Bal amrun i'tibari. Bahkan benda yang i'tibar. Ada dalam pemikiran, tak ada nak dijelmakan di dalam luar pemikiran. Macam antum ni ada tempat tak ada? Tunjuk. Tunjuk kena sejadah. Tunjuk kena lantai. Tak mana jihad? Nisbah sahaja. Nisbah sahaja. Dia kata wala syakka annal jihati la nihayata laha. Sudah jihad itu tidak ada batasan. Mala wa mala yujadu fiha la niyata lahu. Sesuatu benda yang tidak ada kesudahan, tidak ada batasan, falaisa bimawjud. Jihad itu benda yang tak ada. Kalau kata Allah Ta'ala atas pada arah tu, bukan duduk Allah Ta'ala perlukan kepada jihad. Jihad tu benda tak ada. Loh ni. Nak hurai tu bukan senang tu. Tak nak bagi orang membalah tu dah. Sebab duk kata kafir, bukan ahli sunnah jemaah. Isunya tak faham masalah jihad. Duk baca kitab-kitab kecil-kecil tu mana nak hurai lagu ni. Rasa puas hati kalau tak faham lagi, kena mengaji lagi lah. Kalau dengan terang macam tu pun tak faham lagi. Jihad tu benda yang tak ada. Kita kata Allah Ta'ala berada di atas arah, bukan berada di satu tempat yang dicipta oleh Allah. Maknanya bukan dia tu berhajat kepada makhluk. Terang je lah. Kita dah sebut dulu. ABS ni sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Mazhab Hanafi. Dia bermazhab Hanafi di sudut fiqah. Dia mensyarahkan akidah Tahawiyah. Imam Tahawi juga pegang pada akidah salaf. Tetapi fiqahnya mazhab Hanafi. Tapi kalau tak baca kitab ni tak faham ni. Tak kaji betul-betul, memang tak faham lah. Bila kata canang kepada orang awam, kepada orang kampung, supaya orang kampung, puak-puak ni menjihadkan Allah. Kafir betul lah. Ni yang disebut dalam buku ni tadi, menjihadkan Allah ni. Dalam buku ni, Wahabi menjihadkan Allah. Sebab dia tak faham apa mana jihad. Berat ni. Tak faham tu, hasil daripada kita tak faham, kita menuduh pihak lain pula. Sesat. Jadi malam ni kita bincang tentang apa? Melampau di dalam mempertahankan mazhab di sudut aliran akidah. Tak apalah, peganglah. Dia nak pegang akidah mana apa? Asy'ariyah ke, Maturidi ke, Salafi ke, terpulang. Tapi jangan cuba menyesatkan orang. Mengkafirkan orang. Mengeluarkan orang lain yang tak secocok dengan kita
daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu berat lah. Jadi rasa takkan tak faham ni, letih ni. Sejam dah benda ni. Ha? Sejam dah benda ni. Ada sejam dah? Sejam dah. 10. Kau tak faham lagi, tak cerdik lagi, tak tahulah. Minum air, orang panggil air apa, air penawar lah. Minta doa pada Allah Ta'ala banyak-banyak bagi faham. Kau tak faham lagi, tak tahu lah. Tapi yang nampaknya sebenarnya, rakyat Malaysia, orang awam dah faham. Kita terang ni, mereka mudah faham. Terbuka. Sebab saya ni boleh kesan, Alhamdulillah. Kalau rasa sepit dada, apa yang kita hurai orang tak faham. Tapi bila kita rasa lapang dada, insya-Allah. Maknanya apa yang kita terang tu orang faham. Dan kalau kita buat perbandingan, dua orang ustaz yang mengajar, satu aliran yang nak ajak orang pada keras ni, gini-gini dengan dalil, dengan muka dia, dengan sorban besar dia, begini dengan muka, begini kan. Dengan orang belajar akidah salah. Kita bagi orang awam dengar. Hak mana dia pilih? Hak mana dia pilih? Tanpa mana-mana pihak menghentam pihak lain. Sudah tentu orang akan pegang pada akidah salah. Sebab senang, jelas, tepat. Tak ada kona-kona, tak ada. Tetapi akidah yang nak diterangkan cuba disekat. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Awal-awal dia tak bagi dah. Dia takut orang faham, orang terima. Jadi masalah. Jadi rasa boleh faham dah. InsyaAllah ramai orang boleh faham. Tak faham lagi, insyaAllah ada kecepatan peluang kita. Ulang lagi, saya ulang lagi. Nak bagi faham betul-betul, insyaAllah. Supaya tidak menyesatkan mana-mana pihak. Kalau kita faham. Yang tak faham tu ya duk menyesatkan orang lain, mengeluarkan orang lain daripada Ahlussunnah Jemaah. InsyaAllah kita akan sambung bab akidah ni juga malam esok. Dia ada satu siri lagi lain pula. Fiqh pun dua kali kan. Masalah akidah pun kita buat 2 siri insyaAllah. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.